Sebagai satu langkah untuk meningkatkan perkhidmatan kita dan pastikan bahawa perkhidmatan kesihatan kita sedia untuk menghadapi cabaran-cabaran masa hadapan, Kementerian telah mengenal pasti 4 alat tuju untuk tahun ini. Dan yang pertama ialah untuk memberi penekanan dan keutamaan kepada apa yang dipanggil primary care dan pencegahan, usaha-usaha pencegahan. Ini diasaskan kepada prinsip bahawa mengekalkan satu masyarakat sebagai satu masyarakat yang sihat itu lebih baik daripada untuk cuba merawati satu masyarakat di mana orang sudah mendapat penyakit. So kalau message bahawa kita mesti mengamali cara-cara hidup yang sihat yang akan memastikan keadaan kita sentiasa di dalam keadaan yang sihat itu akan menjauhi seseorang daripada mendapat penyakit-penyakit, khasnya penyakit-penyakit yang dipanggil lifestyle related or non-communicable diseases yang menjadi beban yang paling besar pada masa sekarang. Contohnya keberatan badan, kencing manis, darah tinggi, dan penyakit-penyakit yang ada berkaitan dengan merokok, minum dan sebagainya, minum arak dan sebagainya, boleh dikurangkan melalui pengamalan cara hidup yang lebih sihat. Dan beberapa usaha akan diambil untuk membuat ini. Dan kita akan mempertingkatkan kemudahan dan perkhidmatan yang diberi di dalam klinik-klinik kesihatan dan pusat-pusat perkhidmatan primary care, dan melalui ini memastikan bahawa kita boleh mengawal dan menjaga ini non-communicable diseases atau lifestyle secara optimal. Selain daripada itu, Kementerian pun akan lihat kepada segala cara kerja dan tata kerja yang ada di dalam sistem perkhidmatan kita, khasnya di hospital-hospital, untuk mengatasi isu-isu yang kita menghadapi pada masa sekarang. Contoh, kena menunggu lama untuk mendapat rawatan, kadang-kadang menunggu lama untuk mendapat satu-satu siasatan yang diperlu, dan kelemahan-kelemahan lain yang mungkin ada, walaupun bukan banyak, tetapi sebagai satu langkah untuk meningkatkan lagi perkhidmatan kita dan penyampaian kita secara lebih baik. Dan kita akan lihat kepada segala proses yang tersedia ada dan mengambil langkah-langkah re-engineering processes ini untuk satu sistem penyampaian yang akan lebih berkesan. Dan kita pun di dalam usaha untuk mewujudkan master plan daripada keperluan sumber tenaga kerja untuk perkhidmatan kesihatan untuk 10 tahun yang akan datang. Dan ini dengan ambil kira perkara-perkara macam jumlah doktor yang diperlu, jumlah yang telah disediakan, jumlah tempat kerja yang boleh kita sediakan untuk mereka, peluang-peluang untuk melanjutkan kepakaran mereka di dalam sistem kita, dan perkara-perkara ini akan diberi tumpuan, dan bukan saja untuk doktor, untuk semua bidang tenaga kerja yang ada di dalam sistem kesihatan. Dan macam itu juga untuk pastikan bahawa kemudahan-kemudahan kesihatan yang kita ada yang selaras dengan keperluan. Contoh, pada masa sekarang kita ada lebih kurang 50 lebih ribu buah katil rawatan di dalam sistem perkhidmatan kita, iaitu di dalam kerajaan dan di swasta. Dengan pengiraan yang kita buat, mungkin kita masih ada perkurangan. Contohnya, kalau kita ada lebih lagi 15,000 katil yang tambah lagi, lebih selesa untuk memberi rawatan kepada pesakit-pesakit. So ada kekurangan macam ini. So kita akan merangka satu rancangan untuk menyediakan mungkin di dalam untuk jangka masa pendek ini di 5 tahun yang akan datang, jumlah yang kita boleh meningkatkan
dan supaya jumlah kemudahan-kemudahan kesihatan yang kita ada ini ialah selaras dengan keperluan yang ada pada masa sekarang dan yang akan membantu kita untuk memberi satu perkhidmatan yang lebih baik, lebih selesa dan lebih selaras dengan harapan rakyat yang ada pada masa sekarang. Dan ini bukan saja terhad kepada bangunan dan hospital, tapi untuk kemudahan-kemudahan yang lain. Kemudahan-kemudahan siasatan dan sebagainya supaya dia boleh menampung keperluan yang tersedia ada untuk jumlah penduduk rakyat Malaysia yang ada pada masa sekarang dan untuk menemui harapan jumlah rakyat untuk jangka masa. Dengan peningkatan penduduk memang ada keperluan supaya kemudahan-kemudahan infrastruktur pun ditambah juga. So ini ialah beberapa daripada alat tuju yang kita telah tetapkan untuk tahun 2014. Ini saya bagi secara ringkas. Kalau kita pergi ke lebih dalam, kita telah menentukan lebih kurang 158 interventions yang kita akan mengambil di dalam tahun ini sebagai satu langkah untuk memperbaiki dan membawa kemudahan kesihatan kita untuk satu tahap yang lebih tinggi.